dan selamat sejahtera. Sekalian apresiasi saya hulurkan buat saudara pengerusi, pensyarah yang dihormati, seterusnya rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Kita sering dengar ungkapan membaca amalan mulia, membaca gedung ilmu, membaca penyuluh minda. Justru itu, ayo bersama saya kita hayati mauduk bicara generasi membaca memacu kegemilangan negara. Sebelum kita berlayar dengan lebih dalam ke lautan kata, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu frasa demi frasa yang terkandung dalam mauduk pidato ini. Saudara dan saudari, apakah yang dimaksudkan dengan generasi membaca? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, generasi dapat ditarifkan sebagai kumpulan individu yang lahir dengan jarak waktu yang hampir sama. Membaca pula merupakan perlakuan memerhatikan sesuatu, bahan bercetak atau bertulis. Membaca dipraktikkan agar kita dapat memahami kandungan sesuatu bahan. Secara konotasinya, membaca merupakan wahana yang mampu mencetus perubahan ke arah kegemilangan negara. Apakah wasilah terpenting dalam membentuk generasi membaca? Jawapannya jelas. Membaca melahirkan warisan yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Kita dapat mengetahui banyak perkara melalui pelbagai bahan bacaan. Kita tidak akan menjadi seperti katak di bawah tempurung. Tahukah kalian? Menuntut ilmu melalui amalan membaca juga sangat dituntut oleh Rasulullah SAW. Baginda pernah bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Riwayat Muslim. Sidang Dewan penuh santun. Hujah pertama saya di bawah lembayung kata budaya membaca, budaya cemerlang. Arus perubahan dunia kini memerlukan manusia untuk bersaing dengan kepakaran teknologi dan ilmu pengetahuan. Lantas, budaya membaca wajar dipraktikkan bagi membentuk individu cemerlang, seterusnya mampu memacu kemajuan negara. Imam Al-Ghazali, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi merupakan tokoh ternama yang tersohor dengan budaya ilmu dan minat membaca. Dengan ilmu yang padat di dada, mereka mampu untuk mengubah senario dunia. Jelaslah bahawa amalan membaca merupakan wahana untuk membentuk generasi berilmu pengetahuan tinggi, seterusnya mampu meningkatkan kegemilangan negara. Hadirin sekalian, kedua, amalan membaca di waktu senggang. Amalan membaca merupakan amalan terbaik yang boleh dilakukan untuk mengisi masa lapang. Masa itu emas. Oleh sebab itu, masa lapang seharusnya diisi dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Tidak lain dan tidak bukan, membaca merupakan salah satu aktiviti yang berfaedah. Budaya negatif seperti berlepak di kafe, pusat membeli belah, berbual dengan omong kosong, kian mendapat tempat dalam kalangan belia. Bukan itu sahaja, ada juga yang menghabiskan masa di pusat hiburan dan kafe cyber untuk bermain permainan video. Masa senggang tidak wajar dibazirkan begitu sahaja. Ibu bapa seharusnya memupuk minat membaca dalam diri anak-anak sejak kecil. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membacakan buku untuk anak-anak sebelum tidur. Ibu bapa juga boleh bersama-sama berkunjung ke perpustakaan bagi mengisi masa terluang. Belia negara seharusnya mengamalkan perkara berfaedah bagi meningkatkan keupayaan intelektual. Negara kita memerlukan rakyat yang berintelektual serta berpegang pada visi dan misi untuk membangunkan negara. Sudah terang lagi bersuluh, amalan membaca mampu mengisi masa senggang agar dimanfaatkan sepenuhnya oleh belia pemangkin kegemilangan negara. Saudara-saudari, dengarkan hujah ketiga saya. Membaca wahana meningkatkan kosakata. Tidak dinafikan bahawa ketika kita membaca, kita akan bertemu dengan banyak perkataan yang kita tidak mengerti akan maksudnya. Justru itu,
kita akan terdorong untuk mencari definisi perkataan tersebut. Tahukah kalian, perkataan tersebut dapat kita meningkatkan kualiti penulisan? Tahukah kalian, kosakata yang luas juga membantu kita meningkatkan kecemerlangan akademik? Tersohor di seluruh negara, kejayaan Nick Nur Maliha yang mendapat 20 dalam sijil peperiksaan Malaysia pada tahun 2008. Beliau merupakan seorang ulat buku. Dek kerana kepayahan hidup, setiap patah kata dalam kamus disalin satu persatu di dalam buku notanya. Sanggupkah kita jika berada di tempatnya melakukan sebegitu? Kerana tidak mampu memiliki sebuah kamus, usaha dan penat lelahnya terbayar apabila mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pada era rakan sains dan teknologi ini, penguasaan kosakata bahasa Melayu dan bahasa kedua seperti bahasa Inggeris perlu kita titik beratkan. Justru itu, pembacaan buku-buku bahasa dapat meningkatkan kosakata, seterusnya membantu untuk menguasai bahasa ilmu. Hadirin dan hadirat sekalian, keempat, membaca pencetus kreativiti minda. Aktiviti membaca mampu memberikan inspirasi kepada kita. Idea atau maklumat dapat diperoleh bagi mendapatkan input baharu sebelum melaksanakan sesuatu perkara. Semakin banyak seseorang individu membaca, semakin meningkat sifat inquiry dalam diri. Yusni Yusof mengatakan bahawa membaca mencetuskan sifat ingin tahu dan menghidupkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai contoh, pelbagai majalah atau buku resepi yang boleh kita miliki bagi menjana pelbagai hidangan dan masakan. Bukan itu sahaja, pelbagai buku fiksyen dan bukan fiksyen, karya tempatan maupun luar negara turut menjadi pencetus kreativiti dalam kalangan belia remaja. Pelbagai inovasi dan karya penulisan kreatif dapat dihasilkan apabila terinspirasi daripada bahan bacaan. Maka sudah terang lagi bersuluh, amalan membaca mampu meningkatkan daya pemikiran, pencetus kreativiti minda. Namun, segalanya bergantung kepada kita. Mahu menjadi seorang yang berilmu atau ingin bermalas-malasan sehingga ketinggalan dek perkembangan teknologi terkini. Maka, tepuk dada, tanyalah selera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, berdasarkan keempat-empat hujah saya sebentar tadi, jelaslah bahawa amalan membaca mampu membentuk generasi bagi memacu kegemilangan negara. Justru itu, apakah lagi alasan kita untuk tidak membaca? Kepentingan membaca dalam Islam juga jelas dibuktikan melalui peristiwa penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut berbunyi, Iqra, yang bermaksud bacalah. Saya menyeru kepada anda semua untuk sama-sama kita mencintai ilmu pengetahuan. Generasi muda, pemuda-pemudi tonggak kejayaan negara, ayolah kita memupuk amalan membaca dalam diri kita. Ayolah kita membuka mata dan bangkit daripada kealpaan dunia bagi meningkatkan kegemilangan, kecemerlangan dan kemajuan Malaysia tercinta. Semoga maudud pidato generasi membaca pemacu kegemilangan negara dapat dihayati dengan sanubari yang mendalam. Saudara dan saudari, sebelum saya mengakhiri pidato ini, terimalah serangkap pantun kenang-kenangan. Jerijik suria berleher coklat, muncul berpasangan menyedut nektar. Generasi membaca, generasi hebat, memacu kegemilangan negara tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.